أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk semua manusia. Untuk memberi peringatan, memberikan khabar gembira dan juga untuk memberikan peringatan. Akan tetapi kebanyakan daripada manusia tidak mengetahui. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama selepas satu masa yang agak lama juga dia tak datang sini kan. Tuan-tuan sekalian, kita berkuliah pada malam, saya pun tak tahu nak cakap tajuk apa. Tapi kita berkuliah pada malam ni dalam suasana kita baru saja menyambut Tahun Baru Cina, kan? Tahun Baru Cina baru habis cuti. Saya sengaja menyebut tentang masalah Tahun Baru Cina ini kerana satu daripada kelemahan yang besar yang ada kepada kita sebagai orang Islam yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kita tidak melihat dan rasa terpanggil bahawa orang Cina yang menyambut tahun baru sekian lama telah mad'u yang sepatutnya sudah lama kita Islamkan mereka. Orang Cina tak payah sambut lagi tahun baru Cina, mereka patutnya dah sambut Aidilfitri lama dah. Kerana Allah Ta'ala menyebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus kepada kita, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan kepada semua sekali umat manusia. Nabi kita ni diutuskan untuk semua umat manusia. Tapi bila sampai giliran kita, agama Nabi Muhammad ni jadi agama orang Melayu. Tidak menjadi agama semua manusia. Ini satu beban yang sangat berat, yang saya sangat bimbang, takut tak boleh jawab di negeri akhirat. Sebab Islam ni sebenarnya satu agama yang Allah Ta'ala turunkan untuk orang-orang yang berakal. Begitu banyak sekali ayat Al-Quran menyebut hubungan di antara tauhid kepada Allah dengan akal. Bila Allah Ta'ala mengajak manusia untuk beriman, Allah Ta'ala berujuh perkara-perkara yang kita boleh fikir dengan akal. Antaranya Allah Ta'ala sebut misalnya, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a
Wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai manusia, hendaklah kamu mengabdikan diri hanya kepada Allah, Tuhan yang menjadikan kamu dan yang menjadikan mak bapak sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan dengan cara begitu kamu menjadi orang yang bertakwa. Iaitu Tuhan yang telah menjadikan bumi tempat kamu duduk ini firash, terhampar. Dan langit yang kamu junjung ini dibinakan. Dan Allah Ta'ala dialah yang menurunkan air daripada langit itu ke atas muka bumi untuk mengeluarkan daripada bumi tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan bagi kamu. Maka sebab itu jangan sekali-kali kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kamu mengetahui. Ayat ni Allah Ta'ala menyebut kepada kita persoalan tauhid yang dibawa dengan hujah-hujah akal. Allah Ta'ala tak sebut Allah Ta'ala satu, hujah sebagai tauhid, apa sifat-sifat rupa tak ada, tak bincang. Allah Ta'ala sebut, aku buat kamu, aku buat tok nenek kamu, aku buat bumi tempat kamu duduk. Semua benda kita boleh fikir dengan akal. Kerana Islam itu agama untuk orang cerdik, untuk orang yang berakal. Di Malaysia ni, orang cerdik, orang Cina. Tapi pasal apa orang Cina tak terima Islam? Orang Cina terkenal sebab cerdik, sebab rajin, sebab kaya. Sifat cerdik, kaya, rajin ni sifat Islam sebenarnya. Patut sifat ni memudahkan orang Cina terima Islam. Kita duduk di Malaysia ni, orang Cina tak terliur nak masuk Islam. Tuan-tuan sekalian, apabila kita melihat perkara ni, kita orang Melayu ni sudah masuk Islam, dah jadi Islam lebih pada 1000 tahun. Ahli-ahli teori mengatakan, tadi kebetulan tengah hari tadi saya baca satu buku Hamka. Hamka dia menulis bahawa Islam sudah sampai ke negeri kita ni tahun 647 Masihi. 647 Masihi ni berselisih beberapa tahun sahaja selepas mati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan bayang, Islam dah sampai negeri kita. Ahli-ahli sejarah kebanyakannya mengatakan orang Melayu ni mula masuk Islam sekitar hujung tahun 800 ke tahun 900 Masihi. Zaman Abbasiyah. Yang Islam tersebar dengan meluah ni zaman Melaka itu orang sebut yang tersebar, kan? Makna kita orang Melayu ni dah jadi Islam lebih 1000 tahun. 1000 tahun dulu orang Melayu dah terima Islam dan telah jadi bangsa Islam. Yang menjadi soalan kepada kita, bagaimana Islam ni boleh sampai pada orang Melayu? Jauh kita dengan orang Arab ni. Negeri kita dengan Arab bukan zaman dulu, zaman sekarang pun jauh. Betul tak? Kita nak pergi ke Mekah, fikir 20 kali. Duit tak cukup, kabar terbang tiket nak beli mahal, nak tinggal anak, nak tinggal bini, macam-macam. Pasal jauh. Memang jauh. Naik kapal terbang 8 jam. Baru nak sampai negeri Mekah. Kalau orang zaman dulu naik unta, naik kapal laut, berapa lama? Kan ada helikopter zaman dulu je. Kan? Berapa lama dia boleh sampai sini? Tapi bagaimana Islam tu boleh sampai? Tuan-tuan sekalian, saya 2 hari lepas, 3 hari lepas balik kampung. Betul adik nak kahwin. Tak kahwin lagi, baru nak kahwin.
Jadi kita pergi tempat majlis orang tua duk sembang-sembang kan. Kata satu pak cik ni, keluarga saya lah, kan, sembang. Dia kata, bila nak mati, kita kena niat nak mati di Mekah. Orang Melayu macam tu apa dia fikir. Kan? Niat nak mati di Mekah. Nak benar kalau mati di Mekah atau mati Madinah. Kalau mati sana tak payah balik, kita tanam sana. Pasal nak ambil berkat mati di Mekah. Betul Pak Said? Betul kan? Nak ambil berkat mati di Mekah. Pasal di Mekah tu, situlah tempat orang buat ibadat. Situlah tempat berkat. Tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Situlah kubur Nabi. Situlah sahabat-sahabat duduk. Situlah Quran turun, kita fikir. Kan? Tahu-tahu bila kita kaji balik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masa dia mati, nama sekali Nabi kita wafat, disebut oleh ahli sejarah sahabat Nabi ni ada 100,000 orang. Sahabat ni, kita panggil sahabat ni maknanya orang ni dia beriman dan dijumpa dengan Nabi, baru kita panggil sahabat. Kalau dia beriman tak jumpa Nabi, baru tak panggil sahabat. Macam kita kan, kita panggil kawan-kawan je. Pasal beriman tak jumpa Nabi. Termasuk yang beriman pada zaman Nabi. Ada di kalangan orang yang beriman masa tu, dia beriman tapi duduk di Syam. Dia tak jumpa Nabi, tak panggil sahabat. Kalau dia jumpa Nabi tak beriman, itu pun orang tak panggil sahabat juga. Orang panggil benda lain. Jumpa tapi tak beriman, macam Abu Jahal je. Orang tak panggil sahabat Abu Jahal. Kan? Yang jadi sahabat ni ada 100,000 orang. Tiba-tiba bila Nabi mati, Nabi wafat, hari ni bila orang tengok di Mekah dan Madinah, ada berapa kubur sahabat Nabi? Cuba tuan-tuan haji. Di Mekah ada berapa kubur sahabat Nabi? Di Madinah sendiri ada berapa kubur sahabat Nabi? Kalau kita tak pernah fikir. Tak fikir sebelum ni. Sebenarnya di Madinah tak sampai 10,000 kubur sahabat ada. Daripada 100,000. Mana pergi semua sahabat? Dia mati kat mana sebenarnya? Di mana sahabat-sahabat mati? Pasal apa dia tak nak mati dekat kubur Nabi? Pasal apa dia tak nak mati di Mekah? Tunggu di Mekah tu kan. Duduk kat situ mati kat Mekah. Dapat berkat mati kat Mekah. Macam orang Melayu fikir. Sahabat-sahabat ni mati merata seluruh dunia. Dia pergi buat apa? Berdakwah. Menyampaikan kerja-kerja kenabian. Menyambung kerja-kerja kenabian. Sebab tu Islam ni sampai pada kita. Ada sahabat kubur duduk di Damsyik, ada duduk di Kufah, ada di Baghdad, ada di Mesir. Bahkan ada sahabat-sahabat yang besar, kubur dia jauh, siapa tak terfikir, jauh tu dia mati. Antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkenal. Sa'ad bin Waqqas ni salah seorang sahabat Nabi di kalangan 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut ni ahli syurga. Dia ahli syurga. Kan? Patut dia confirm ahli syurga, tengok astro kat rumah. Dah confirm ahli syurga, buat apa? Sahabat Nabi Sa'ad bin Waqqas ni bukan sahabat saja, dia ni pak saudara Nabi. Dia pada zaman Sayyidina Uthman, dia dalam misi dakwah dia pergi sampai ke negeri China. Negeri China ni negeri yang paling jauh sekali yang orang tahu pada masa tu. Memang siapa habis negeri China, tak ada negeri dah lepas pada negeri China. Kan? Kalau lepas negeri China, laut. Kalau dalam laut ada orang, dalam laut pun dia masuk mungkin. Dan kerana kerja dia, hari ni orang Cina ramai memeluk Islam di negeri China. Bilangan orang Cina yang beragama Islam di negeri China lebih ramai daripada orang Melayu lagi. Kalau kita pergi negeri China, ada kubur Sa'ad bin Waqqas di Guangzhou. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan semua, inilah semangat yang ada pada sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in,
Ulama-ulama zaman dulu dalam dia memahami kecintaan dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengah-tengah sambut Maulud, mari tahun baru Cina. Cina duduk kapi situ, kita duduk sallallahu kat rumah. Kan? Apa tu habis Allah ya hanana. Ya, kita pun puas hati rasa sebab boleh ya hanana, kita puas hati. Kan? Orang Cina berpuluh tahun duduk kita kapi daripada dulu sampai sekarang duduk kapi situ. Puncanya kerana tidak ada semangat dakwah. Tidak ada kefahaman dan pemikiran dakwah di kalangan kita orang Melayu. Orang Arab di kalangan sahabat Nabi, ulama-ulama tabi'in dulu. Kalau saya sebut Sa'ad bin Waqqas, dia pergi sampai ke negeri yang paling jauh di sebelah timur. Yang ke sebelah barat pun sama. Negeri yang paling jauh daripada negeri Arab yang sebelah barat, negeri mana? Maghribi. Nama pun Maghribi. Kan? Negeri yang paling barat sekali. Negeri tempat matahari jatuh. Lepas pada Maghribi tak ada negeri dah. Memang Islam sampai ke Maghribi. Dia sampai di Maghribi dengan cerita seberang laut tu ada negeri. Nama dia Andalusia. Spanyol kan. Dia seberang laut tu pergi belah sana. Pasal dia tahu seberang laut tu ada negeri. Bila mereka masuk ke Asia Kecil, Turki sekarang ni. Anatolia. Dia tahu seberang Bosporus ni ada negeri lagi. Lintah pergi belah sana. Orang zaman dulu kerana semangat dia sedar. Kita ni Allah Ta'ala buat untuk jadi khalifah. Khalifah dengan makna khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunyawi. Khalifah tu artinya menggalang gantikan kenabian. Bukan jadi nabi. Jadi nabi tak jadi dah. Kan? Kalau ada orang mengaku saya nabi, itu kalu. Tapi kerja-kerja kenabian itu mesti disambung. Dan antara kerja besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah untuk menyampaikan agama ini kepada semua manusia. Tapi Nabi kalau diberi tempoh 23 tahun, duduk negeri Mekah, naik unta, mana sempat nak sampai sahabat semua. Kan? Yang menyambung kerja itu kita lah. Generasi ke generasi sambung lidah Nabi sampai Islam. Dari satu ke negeri ke satu negeri, satu keturunan ke satu keturunan, Islam disampaikan. Bila kita perhatikan sejarah, bagaimana Islam ni boleh berkembang dengan kesedaran yang ada pada sahabat-sahabat Nabi dan ulama-ulama zaman dulu. Maka Islam tersebar. Kita orang Melayu ni saya dah sebut banyak kali dekat surau ni. Kita orang Melayu ni. Kata ahli-ahli sejarah, orang Melayu ni dulu agama dia Hindu dengan Buddha. Ya ke tak? Wallahu alam. Saya pun tak tahu. Dan tapi ahli sejarah kata begitulah. Agama orang Melayu tok nenek kita zaman dulu Hindu, Buddha. Bila mari para ulama, setengah ulama kata, setengah ahli sejarah kata, yang bawa Islam pada orang Melayu ni orang Cina. Islam datang daripada negeri Cina, datang ke tanah Melayu. Rupanya kita ni, Islam ni, ada setengah pendapat kata, orang Cina yang Islamkan kita. Kita berhutang budi dengan orang Cina. Kalau betul Cina yang Islamkan kita. Tapi memang pendapat ahli sejarah berdasarkan catatan-catatan Cina, mengatakan bahawa Cina tu jadi budak, belajar dengan orang Melayu. Jangan main-main tuan-tuan. Buddha ni bukan agama negeri Cina. Agama negeri India. Orang Cina dia tak lintah bukit Tibet tu. Dia lalu mari negeri orang Melayu, belajar agama Buddha dengan orang Melayu. Pada zaman Sriwijaya dulu. Orang Melayu ajar Buddha ni pada orang Cina, Cina jadi Buddha. Kita orang Melayu ni jadi Islam, ada pendapat mengatakan belajar dengan orang Cina. Hari ni kita klaim Islam ni agama orang Melayu. Cina dia kafir, tak pasal berok, macam-macam kita kata. Betul tak? Jadi dia tak jadi Islam lah. Makan babi lah, macam-macam kita kata kat Cina, betul tak?
Dalam keadaan kita sendiri tidak ada semangat untuk berdakwah, menyampaikan Islam. Kalau demikian sejarah dia, artinya kita ni orang Melayu, tak apalah ulama daripada India ke, daripada Arab ke, daripada Cina, tapi yang pasti orang Melayu daripada Hindu Buddha boleh bertukar jadi Islam. Maknanya, kalau kerja dakwah dibuat, Hindu dan Buddha ni bukan alasan untuk menolak Islam. Tuan-tuan sekalian, saya bawa satu contoh yang lebih mudah kita faham. Bila kita baca Al-Quran, satu surah Abasa. Permulaan surah Abasa turun kerana satu cerita berkaitan dengan kerja dakwah Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Ayat ni yang masyhur orang cerita turun kerana Nabi tak jawab salam Abdullah bin Umi Maktum, sepupu Siti Khadijah yang buta. Nabi tak jawab salam dia. Pasalnya pada masa tu Nabi duduk dalam masjid sedang berunding dengan pembesar-pembesar musyrikin. Tiba-tiba mari Abdullah ni bagi salam. Oleh kerana Nabi nak jaga suasana perbincangan tu, Nabi tak jawab salam dia. Menyebabkan turun ayat ni. Baik. Hak ni cerita yang biasa kita dengar. Saya bukan nak tengok dari sudut itu. Yang saya nak bincang ialah bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kerana semangat dakwah dia, halaba dia, kesungguhan dia untuk nak pastikan kalau boleh tiap-tiap manusia ni beriman. Nabi tahu lama dah Abu Jahal ni dia ketua cawangan Mekah. Bahagian tolak hukum hudud. Dia ketua cawangan. Nah, Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Abbas bin Abdul Muttalib, pok saudara dia. Memang Abbas, Nabi nak mati baru dia beriman. Dia geng sama juga. Masa perang Badar, dia masih bersama-sama dengan puak musyrikin. Pembesar-pembesar ni mari jumpa Nabi. Saya nak ketepikan dulu cerita Abdullah Umi Maktum. Kita tengok cerita Nabi dengan pembesar-pembesar Quraisy. Ahli-ahli tafsir sebut ada lebih kurang 6 orang kepala-kepala musyrikin yang mari jumpa Nabi dalam peristiwa ni. Yang pertama, yang mari ramai-ramai ni semua penyembah berhala belaka. Musyrikin. Orang musyrik. Tapi pasal apa Nabi jumpa dengan dia dalam masjid? Nabi jumpa dia dalam masjid. Kita kan kalau orang kafir nak ke masjid ni kita marah. Masjid Mekah tu masjid nombor 1 dunia. Yang paling berkat sekali. Surau kita ni tak ada nombor. Kan? Surah Ar-Rahman ni tak ada nombor dalam senarai masjid dunia. Betul tak? Tapi kalau banding dengan masjid Mekah tu, itulah masjid. Bukan Nabi hari ni baru jadi masjid. Zaman Nabi Ibrahim dulu masjid dah. Nabi kita bawa orang musyrikin tu masuk dalam masjid. Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf ni kira Cina Mekah zaman dulu. Boleh tuan-tuan? Cina Mekah. Sebab dia semua berhala, Cina Malaysia semua berhala juga. Serupa. Tapi kerana pemikiran dakwah, Nabi boleh bawa dia masuk dalam masjid nak bincang pasal Islam. Kita kalau ada orang kafir mari di masjid, kan? Tanya dia ni mandi wajib ke tak lagi? Macam-macam kan?
Kadang-kadang orang kafir mari, dia duduk kat parking kereta je. Kan? Dia mari buat senam robik. Kecoh satu negara. Headline surat khabar. Kan? Bila kita nak menyampaikan dakwah Islam tu pada orang Cina? Nabi fikir, kalau kepala-kepala Cina Mekah ni, dia terima Islam, sudah pasti yang kaki-kaki pengampu-pengampu yang terima berim bawah ni semua akan masuk Islam. Betul tak? Pasal yang bawah-bawah ni dia ikut je cakap Abu Jahal. Pasal Abu Jahal tiap-tiap bulan bagi berim kat dia. Dia tak tahu apa. Dia kira ikut je Abu Jahal. Kalau Abu Jahal kata putih, dia kata putih. Abu Jahal kata hitam, dia kata hitam. Dia pun tak ada hujah. Dia lawan Nabi pasal apa? Ataupun sekurang-kurangnya dia tak masuk Islam, tapi dia faham, oh selama ni aku duduk dengar Islam yang Muhammad kata ni, aku baca utusan Melayu. Utusan Melayu, betul tak? Hari ni aku dengar daripada mulut Muhammad sendiri, oh macam ni rupanya. Dia faham, dia pun bersikap, ubah sikap dia. Sudah menjadi satu keuntungan dalam dakwah. Apa yang Nabi buat tu? Cerita Nabi tak jawab salam tu letak tepi dulu. Tapi saya nak sebut bagaimana kesungguhan Nabi dalam menyampaikan dakwah kepada orang bukan Islam. Sampai masjid itu digunakan. Kita ni, tuan-tuan yang mari dengar kuliah, muka sama je. Bucu sana, Puak Said. Dia booking, memang tempat dia dah situ. Betul tak? Tiap-tiap kali mari situ tempat dia. Kan? Tapi, kita tak pernah terfikir, oh malam ni kuliah maghrib, nak bawa Cina mari dengar kuliah maghrib. Tak terfikir tak tuan-tuan? Boleh tak kalau kita bawa Cina mari dengar kuliah maghrib? Ataupun kita bawa Cina pergi dengar khutbah Jumaat? Pasal kalau terus tuan-tuan ceramah, tuan-tuan tak nak ceramah kat dia. Bawa dia mari. Kita tak terfikir pun nak bawa orang bukan Islam mari ke masjid kita untuk dia dengar Islam. Lalu dengan sebab tu, kita dulu orang Hindu, Buddha, orang Melayu ni, bila ulama zaman dulu dia ada semangat dakwah. Dia mari bukan nak berniaga saja, bukan saja-saja nak belayar, sambil-sambil tu dia cerita pasal Islam, dia tunjuk contoh dengan dakwah bilhal, dengan perkataan, dengan macam-macam. Akhir sekali orang Melayu ni sikit demi sikit, sikit demi sikit, habis bertukar jadi orang beriman. Sampai kata Melayu tu Islam. Boleh kata tak ada orang Melayu ni, kalau kita jumpa Melayu, dia tidak Islam. Walaupun dia tolak hudud. Benar tak? Ha? Boleh kata semua orang Melayu ni Islam lah. Bila ulama-ulama ni mati, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang Melayu dah masuk Islam 500 tahun, 400 tahun. Mari orang putih, dia bawa pula Hindu daripada negeri India, mari letak sebelah rumah kita. Dia ambil Buddha daripada Cina, letak sebelah rumah kita. Duduklah dengan Hindu Buddha tu beratus tahun. Seekor tak masuk Islam. Seorang Hindu tak masuk Islam. Bukan setakat tak masuk Islam, dia tak pernah dengar pun Islam tu benda apa. Dia dengar Islam Hadari je. Pasal kita tiap-tiap tahun berkawan dengan Cina ni pasal nak makan limau je. Betul tak? Bila Cina hari raya, Cina balik kampung, kita pun sibuk balik kampung juga. Kita berkawan dengan Cina kerana ada matlamat politik. Boleh jadi kalau kita berkawan dengan Cina, Cina undi kita, kita menang. Berkawan dengan Cina pasal ada target bisnes. Berkawan dengan Cina, boleh berniaga dengan Cina. Cina pandai berniaga, Cina kaya, kita pun kaya sekali. Tapi dalam kepala kita tak terfikir, aku nak buat macam mana Cina ni biar dia masuk Islam. Yang ni tak ada. Baik yang kita berkawan di pejabat, kita berkawan dalam bisnes, kita berkawan dalam politik, kita berjiran, itulah keadaan yang ada.
Kita boleh bilang dengan jari orang Cina masuk Islam. Tanya Cina masuk Islam pasal apa? Jarang-jarang kita jumpa orang Cina kata masuk Islam pasal orang Melayu ajak dia masuk Islam. Tapi dengan kesedaran dia sendiri. Kan? Dia baca buku. Tu berapa orang nak baca buku? Sebab tu di Malaysia ni, orang Cina yang masuk Islam, kalau banding dengan populasi dia, sangat sedikit bilangannya. Puncanya kenapa? Kerana kita sebenarnya tidak ada kesedaran dakwah dan kita tidak pernah buat rancangan bagaimana cara kita nak tukar orang Cina ni jadi bangsa Islam satu hari nanti. Kalau orang Cina dia cerdik, orang Melayu orang Cina mana cerdik tuan-tuan? Ha? Cerdik orang Cina? Cerdik Melayu? Ha? Ada, kalau orang Cina ni kaya, kalau orang Cina ni rajin, sifat-sifat ini yang menyebabkan kita orang Melayu ni tak senang duduk dengan orang Cina. Kita rasa Cina nak curi negeri kita. Kita rasa Cina nak tindah kita, nak rapah harta kita, macam-macam kita rasa. Tapi kita tak terfikir, kalau Cina yang cerdik ni, kalau dia masuk Islam, habis Cina ni masuk Islam, pusing kok mana-mana Melayu ke Cina, negeri ni tetap orang Islam punya. Kita orang selamat. Kita ni duduk tak selamat ni pasal kita Melayu, dia Cina. Kita Islam, dia kafir. Kadang-kadang kita rasa prejudis dengan dia bukan sebab dia Cina, tapi sebab dia kafir. Ini benda-benda yang kita sudah ketinggalan lama. Beratus tahun kita duduk negeri ni bersama-sama dengan orang Cina. Orang Cina belum terfikir nak masuk Islam. Saya takut kalau di hari akhirat orang kafir dia kena masuk neraka. Cina kalau dia kafir memang dia kena masuk neraka. Pasal orang Melayu dan Islam pun belum tentu masuk syurga lagi. Betul tak? Ha? Orang Cina argue dengan Tuhan. Aku ni tak jadi beriman pasal orang Melayu tak beritahu Islam pada aku. Jenuh pokok kita nak jawab. Bagaimana caranya? Kita nak ubah persepsi dan kita memerlukan rancangan kerja baru. Orang Islam. Kita tak cukup dengan kita mari duduk dalam masjid, dalam surau ekor ni, ceramah, kuliah sedap, gegang-gegang, lepas tu balik, duduk kat rumah, goyang kaki, tengok astro. Cina kafir situ sampai bila pun. India kafir sampai situ. Dah lah yang Melayu ajak surau pun tak mari. Kan? Pasal Islam ni bukan agama peribadi. Kita jangan fikir bila kita dah Islam, kita dah beriman, oh aku surga lah aku. Dah. Sebab tu Nabi tak senang duduk. Patut Nabi kita, dia dulu anak yatim, orang miskin. Kan? Wa wajadaka ailan fa'arna, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'arna. Dulu Muhammad miskin, sesak. Bukan sesak, duduk masyarakat sesak. Fahada, aku beri petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'arna. Muhammad dulu apa kedana? Aku kayakan kamu. Nabi kita bila dia besar, dengan akhlak dia yang mulia, dengan cerdik yang dia ada, dipinang oleh orang paling kaya sekali. Dapat bini comel, harta banyak, anak ada, rumah besar, patut Nabi duduk kat rumah diam-diam. Betul tak? Tapi pasal apa Nabi kita nak pergi masuk dalam gua tu pasal apa? Satu kegelisahan dalam jiwa Nabi bahawa dia tak boleh duduk di rumah bersenang-lenang dengan anak bini dia. Maksudnya tak jadi Nabi lagi. Tapi perasaan tu dah ditanam oleh Allah Ta'ala. Kerana tengok umat masyarakat dia ni dengan macam-macam penyakit ada. Macam-macam kesesatan ada. Dia tak senang hati. Nabi memisahkan diri dengan masyarakat.
Pergi duduk dalam gua. Yatahannas disebut dalam hadis Bukhari. Yatahannas ni kalau kita duduk beramal lah dalam gua. Nabi mengasingkan diri duduk beramal dalam gua. Pasal serabut tengok masyarakat itu begitu. Perasaan serabut itulah sebenarnya titik yang menyebabkan Nabi bila mari wahyu, Nabi terus bekerja untuk berdakwah menyampaikan Islam, memperbetulkan masyarakat. Bila turun ayat fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Mungkin sampaikan Islam ni pada manusia Muhammad. Jangan peduli apa orang musyrik nak kata. Nabi keluar daripada rumah. Sebelum ni Nabi bercakap Islam ni dengan Khadijah, dengan Ali, dengan Zaid, dengan Abu Bakar. Sekarang Nabi keluar rumah bercakap dengan keluarga-keluarga dia yang lebih jauh. Beritahu kepada orang-orang Mekah tentang Islam. Yang menyebabkan Nabi ditentang. Yang ada dalam jiwa Nabi itulah semangat untuk berdakwah. Kita ni dengar kuliah tiap-tiap malam. Kadang-kadang dengar kuliah bini rumah, kat rumah pun kita tak beritahu. Ustaz kuliah apa tadi? Dengar kuliah bukan main. Tiap-tiap malam tu tak? Tapi bini balik tanya, ustaz kuliah apa tadi bang? Dah, ustaz tu macam-macam cerita. Tak? Lepas tu, tak tahu cerita apa. Seminggu sekali dengar khutbah Jumaat. Tok Khatib kata, ittaqullah. Siapa ada ittaqullah tu kat bini kita? Kita beritahu tak kat bini kita ittaqullah tu? Pesan Tok Khatib yang mari dengar khutbah Jumaat ni, bini kita tak mari. Anak-anak perempuan kita tak mari. Yang mari hanya ketua-ketua keluarga. Tapi ketua keluarga tak menyampaikan pasal tidak ada semangat untuk berdakwah. Nak menyampaikan Islam sama-sama kita pun tidak. Lepas tu kalau jiran sebelah rumah, tak beritahu lagi, tak beritahu. Kita puas hati kita seorang je masuk syurga. Kan kita rasa puas hati pasal aku ni dengan siap, dengan jubah, dengan serban, dengan ridak, dengan minyak wangi, dengan macam-macam lagi. Oh aku confirm dah syurga. Kan? Walau Nabi tidak macam tu. Yang menjadi masalah kepada kita ialah bangsa kita ni bangsa yang tidak ada semangat dakwah. Sebab tu Islam ni berhenti sampai orang Melayu je. Tuan tengok daripada Arab dia mari. Masuk ke negeri Parsi, masuk negeri Hindustan, masuk negeri India, masuk negeri Burma, masuk negeri Melayu. Sampai negeri Melayu berhenti sekat tu je. Pasal orang Melayu tak sambung, bawa pergi belah sana lagi. Berhenti sampai orang Melayu. Orang Melayu berkata Islam, agama orang Melayu. Habis setakat tu. Orang yang belah sana lagi pada Melayu, masuk Islam tak? Tak masuk Islam. Kan kita pergi tengok, tuan-tuan pergi tengok Irian Jaya. Sebelah negara Melayu kan. Islam tak orang Irian Jaya? Orang Irian Jaya tu macam orang Afrika, rambut kotak, hitam. Tapi seluar dalam pun dia tak pakai. Seluar yang panjang tak usah kira. Seluar yang pendek pun dia tak pakai. Sebab tidak ada orang yang pergi berdakwah pada mereka. Dia tidak Islam. Geng-geng orang Mori tu kan, dia tidak Islam. Pasal hak tu benar hak kita tu. Kan? Ataupun ke sebelah utara. Orang Vietnam. Orang Kemboja, Khmer, orang Siam. Dia tak masuk Islam. Pasal berhenti tempat orang Melayu je Islam. Rupa-rupanya kita orang Melayu ni orang paling malas sekali dalam kerja dakwah. Nak ubah macam mana tuan-tuan? Saya pun tak tahu. Tapi kita mesti sedar, inilah beban yang besar duduk atas bahu kita sekarang. Kalau saya sebut tadi, orang Cina, satu daripada sasaran dakwah. Tuhan buat kita ni orang Malaysia, Melayu Islam. Duduk dengan Cina yang kafir. Duduk dengan India kafir. Lepas tu, dia buat apa? Ajak makan nasi ayam Hainan. Kan? Jumpa India, ajak makan roti canai. Pasal kita tahu nak makan je. Hari-hari mau fikir, makan. Kasar,
Poket duit ada, nasi boleh makan, kereta boleh bayar, rumah boleh bayar. Orang sebelah dia nak Islam ke, kafir ke, dia punya pasal lah. Ya? Kita tidak menyampaikan Islam pada mereka. Dan yang peliknya, kita tidak pernah berusaha untuk tukar orang Cina jadi Islam. Kalau kita boleh tukar orang Cina ni jadi Islam, negeri kita ni pusing kok mana pun akan jadi negeri Islam. Tapi pasal orang Cina tak masuk Islam, mula-mula Singapura terlepas pada orang kafir. Kalau dulu orang Cina ni masuk Islam, Lee Kuan Yew Islam, contoh betul tak? Goh Chok Tong Islam, nah, dia semua Islam. Singapura tu ni jadi negeri orang Islam. Tapi sebab sejak zaman dulu memang orang Melayu tak dakwah Cina tu masuk Islam. Yang Cina dulu masuk Islam bukan orang Melayu dakwah. Ulama-ulama negeri Arab dakwah dia. Dia masuk Islam. Jadi kita duduk bimbang. Kita kata Kajang ni Melayu ada 48% je. Cina ada 58%. Betul? Kalau Cina menang, Melayu kalah. Kan? Sate Kajang tu sekali lagi dia buat dengan kaki pendek. Kita fikir macam tu pasal apa? Pasal orang Cina memang dia tidak Islam. Tapi kalau Cina tu Islam, macam kita pergi negeri Cina, kita masuk dalam komuniti orang Cina yang Islam. Kita tengok dia jual daging. Kita pun tak tanya, sembelih ke tak? Kita bakal beli je. Kan? Pasal kita tak ada bimbang apa, pasal dia Islam. Ini masalah masa kita hadapi. Kita hari ni duk fikir macam-macam, konsensus nasional lah. Kan? Unity government lah. Macam-macam nama kita bubuh, betul tak? Antara sebab dia kerana kebimbangan, orang Melayu bimbang, politik dia hilang. Orang Cina duk fikir macam mana aku nak hak-hak aku yang dulu orang Melayu tak bagi. Punca utamanya kerana kita orang Melayu duk main politik saja. Tidak berfikir untuk berdakwah kepada orang Cina supaya dia masuk Islam. Kalau Selangor ni, satu negeri Selangor, Cina habis masuk Islam. Kita pun tak kisah. Lagi menteri besar keturunan Cina. Lantak dia, Cina pun Cina. Pasal dia beriman. Kita duk fikir, kalau di AP boleh kursi banyak dia jadi menteri besar, pening juga kita ni. Kan? Pakatan Rakyat menang, orang Pakatan Rakyat fikir, Cina-Cina di AP ni pening betul aku nak layan dia. Kalau Pakatan Rakyat kalah, yang parti satu lagi menang pun, serupa juga. Sebabnya, Cina tu duduk capai situ. Kalau kita boleh tukar mereka menjadi Islam, baru semua masalah ni boleh selesai. Tapi dia mesti bermula daripada kita semua mula berfikir bagaimana nak buat orang Cina ni jadi Islam. Susah ke tuan-tuan? Cina tu Buddha. Dulu kita Buddha juga. Pasal apa dulu kita Buddha kita boleh terima Islam? Sekarang Cina, dia Buddha tak boleh terima Islam. India, Hindu, kita Hindu juga dulu. Orang Melayu sebahagiannya Hindu. Dia boleh terima Islam. Pasal apa Hindu sekarang tak boleh terima Islam? Bukan masalah dia Hindu, bukan masalah dia Buddha. Tapi masalah pasal kita tak pernah meneruskan kerja-kerja yang Nabi tinggal pada kita untuk mengislamkan mereka. Tuan-tuan sekalian, hari ini kita kalau berfikir pasal orang Cina, yang ada dalam kepala kita hanyalah perkara-perkara yang negatif. Yang kita fikir benda negatif je pada orang Cina. Tapi kita tidak pernah berfikir ataupun tak pernah timbul rasa bersalah. Sebab apa orang Cina tu
Islam tak sampai pada dia. Yang ni kita orang Melayu tak pernah rasa bersalah. Orang Melayu relax je. Dia relax je. Dia tak rasa bersalah. Orang Cina tak masuk Islam. Kalau tuan-tuan tengok orang Arab dulu kan. Arab, Nabi ni orang Arab. Nabi tengok Bilal, dia orang hitam. Nabi kata mampu kamu, mu hitam. Bilal tu mati kafir. Betul tak tuan-tuan? Tapi Nabi fikir hitam ke, putih ke, Arab ke, negro ke, dia manusia. Aku ni diutuskan untuk semua manusia. Kafatan linnas. Nabi ajak dia masuk Islam. Bila tanpa giliran sahabat-sahabat, dia pergi ke Mesir tengok orang Kibti. Orang Kibti ni bakal Firaun ni. Nah. Jadi kalau bakal Firaun masuk neraka, pupuk dia biar masuk neraka belakalah. Kalau fikir macam tu, Mesir sekarang ni akan jadi negeri kafir. Tapi orang zaman dulu fikir, walaupun dia Kibti, dia juga manusia. Ajak dia masuk Islam. Kita baca kitab-kitab besar. Tazkirah Qurtubi. Kita fikir Qurtubi tu orang apa? Imam Qurtubi tu orang apa tuan-tuan? Orang Jawa? Orang Palestin? Imam Qurtubi tu orang Spanyol, orang putih. Qurtubi itu daripada perkataan Cordova. Orang putih tu boleh jadi ulama besar. Sebab orang zaman dulu fikir bangsa apa pun kita ajak dia masuk Islam. Orang Kurdis masuk Islam. Imam Bukhari bukan orang Arab. Orang Turkmenistan. Kan? Yang jenis makan sate kambing besar-besar lengang. Tuan tengok orang Turkmenistan makan macam mana. Yang sate dia tu cucuk dengan besi panjang ni. Kan? Besar-besar ni daging. Orang tu lah, bangsa tu lah Imam Bukhari. Dia pun masuk Islam. Pasal orang zaman dulu dia berdakwah, dia tidak berfikir bangsa. Kita ni kita dah jadi satu pemikiran oleh kerana mu Cina, mu kafir, berok tak basuh, makan babi, kita kata kat Cina kan. Kita pun yang negatif-negatif ni semua letak kat Cina. Kalau bodoh, nak tipu kat Cina. Kita kata, betul tak? Yang jahat-jahat tu semua Cina. Jadi Cina ni, oleh kerana dia jahat, biar dia jahat sampai mati. Kita jangan cerita Islam kat dia. Dan kita eksklusifkan agama Islam ni sebagai agama orang Melayu. Siapa Cina kalau dia terasa nak masuk Islam, dia terpaksa kata masuk Melayu. Ni pagar-pagar yang menghalang Islam ni sampai kepada bangsa Cina. Jangan kita sambut tahun baru Cina saja. Cuba kita fikir sekali-sekala musim tahun baru Cina ni, sebelum tahun baru sekali lagi, mesti ada Cina yang masuk Islam tangan aku. Baru padan makan 5 Mandarin. Betul tak? Ni tak makan 5 saja. Kita tak rasa bersalah pun Cina tak masuk Islam. Yang ni memang orang Melayu banyak generasi dah. Dia relax je, steady, tak ada rasa apa. Sampai sekarang sama. Betul tak? Cina biasa je, kita tak ada apa-apa. Kita berkata mengkafir masuk neraka pada mukamu. Lalu kalau kita nak, antara benda-benda penting yang orang Islam mula kena fikir sekarang. Kita orang Islam ni, kita kena belajar agama Buddha. Kita nak dakwah dia, agama dia kita tak tahu. Tuan tahu dia Buddha. Lepas tu kita nak ajak Islam pada dia, kita tak tahu pun agama Buddha tu benda apa. Apa benda ajaran Buddha yang serupa dengan ajaran Islam. Misalnya. Boleh jadi titik-titik tempat-tempat serupa itu boleh jadi poin untuk kita ajak dia masuk Islam. Dan kita tak ada benda-benda yang bercanggah antara kita dengan dia. Jangan sebut atas benda bercanggah tu. Kalau sebut atas benda bercanggah memang bertumbuk.
Dia tak boleh berdakwah atas benda bercanggah. Kita kena mula dakwah ni atas benda serupa. Sebab tu Nabi bila dia berdakwah pada orang Kristian dengan orang Yahudi, dia ajak atas benda sama dulu. Benda apa sama kita dua? Mengkata Allah Tuhan, kata Allah Tuhan, itu sama. Contoh. Kan? Jadi Nabi berujuh dakwah ni atas benda serupa dulu. Kita nak kata serupa macam mana? Kita tak tahu agama dia apa benda. Saya buat kajian tuan-tuan. Di Kelantan. Kelantan ni kira negeri ustaz-ustaz lah. Mana? Ha? Dan kajian ni dibuat ke atas ahli-ahli agama. Jenis ustaz, tok imam, tok lebay, tok qadi. Di kalangan mereka pun memang tak pernah terfikir pun untuk berdakwah kepada orang Buddha. Dan mereka sendiri pun bukan setakat tak terfikir nak berdakwah. Dia tak tahu pun benda apa Buddha. Dia kata Buddha tu orang Siam. Ha? Siam tu Buddha. Buddha tu ada Tok Cha, ada Wat, ha? Ataupun dia panggil apa? Wat kan? Wat Buddha. Ha? Tokong Buddha. Itu je orang tahu. Benda apa ajaran Buddha? Jalan 8 lapis Buddha tu benda apa? Sebab kalau kita tengok sebenarnya ajaran Buddha tu kebanyakan serupa dengan ajaran Islam. Kita boleh guna hujah-hujah ni untuk kita ajak dia masuk Islam. Ada 2-3 tempat yang tak serupa tu memanglah. Pasal tu agama lain-lain. Tapi ada tempat serupa. Misalnya, dia tak benarkan berzina, sama Islam. Dia tak benar mencuri, sama Islam. Benar? Dia galakkan menderma, sama Islam. Kan? Dia ada satu istilah lah agama Buddha, dana. Orang Melayu guna perkataan dana juga. Dana itu istilah agama Buddha sebenarnya. Galakkan bersedekah. Ajaran-ajaran sama, tapi oleh kerana kita tak belajar agama Buddha, tak tahu langsung. Jadi tak ada poin yang kita nak guna untuk tarik orang Cina yang Buddha tu masuk Islam. Tak tahu. Jadi kita kena belajar. Tak tahulah nak buat kuliah maghrib agama Buddha pula. Tapi makna kita kena tahu. Orang supaya kita boleh jadikan asas untuk kita berdakwah. Bahasa Cina. Kita ni kadang-kadang orang Melayu hantar anak pergi sekolah Cina. Pasal apa hantar anak sekolah Cina? Pasal dia fikir akan datang ni ekonomi akan beralih daripada Amerika pergi ke negeri Cina. Siapa ada bahasa Cina, advantage untuk dia mudah kaya. Kita nak fikir kaya je. Hantar anak sekolah Cina. Tapi tak terfikir pada kepala kita hantar anak sekolah Cina ni supaya nanti dia besar, dia senang nak berdakwah pada orang Cina. Pasal salah satu daripada mekanisme dakwah yang penting, bahasa mad'u kita tahu. Apa kita tak tahu belaka bahasa Cina, betul tak? Nah, kita tahu ni haumas saja. Ya? Kita tak erti bahasa Cina. Jadi bila kita tak erti, kita nak berdakwah dengan orang Cina, jadi payah. Pasal memang generasi kita berpuluh-puluh generasi, mungkin banyak generasi dah kita ni, kita tak terfikir nak berdakwah pada orang Cina, maka kita tidak menyediakan suasana yang kondusif untuk kita orang Melayu belajar bahasa Cina. Payah belajar bahasa Cina, kita kata. Cina belajar bahasa Melayu boleh? Cina tu boleh bercakap bahasa Melayu. Dia boleh belajar bahasa Melayu. Biar dia kata, orang kata rugi, dia kata lugi pun. Lugilah. Kan? Tak apalah, tapi dia tahu. Kita, kalau dia cakap Cina, dia tipu kita, nganggur saja. Pasal kita tahu bahasa dia. Sedangkan kalau kita nak berdakwah, mekanisme yang paling berkesan ialah kita tahu bahasa dia. Kita bercakap agama kita dalam bahasa dia. Maka kita kena mulai fikir. Kita tak boleh pergi dah sekolah Cina. Pasal sekolah Cina untuk budak 7 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah je. Kita 61 tahun, bukan 16 tahun. Cucu-cucu kita, boleh tak kita mulai plan? Tuan-tuan jangan ingat bahawa kita hantar anak ke sekolah-sekolah tahfiz saja boleh pahala. Sebenarnya hantar anak sekolah Cina untuk tujuan dakwah lebih besar pahalanya daripada hantar ke sekolah tahfiz. Orang yang paling banyak pahala ialah orang yang boleh tukar pemikiran manusia
Dia sesat jadi beriman. Orang tu paling banyak pahala. Kalau dia baca Quran saja kat rumah, lepas tu dia Islam orang lain kafir situ, ya apa? Bukan makna tak payah hafal Quran, tak. Tapi saya nak sebut supaya kita faham. Kita kena ada rancangan-rancangan. Bagaimana kita nak melahirkan generasi baru orang Islam ni yang boleh berbahasa Cina supaya masa depan dia boleh berdakwah kepada orang Cina dengan lebih mudah. Dia boleh panggil buat kuliah Maghrib orang Cina, cakap bahasa Cina. Kita panggil Cina, kuliah Maghrib, cakap Melayu. Yang kita cakap Melayu sama Melayu ni pun tak faham. Kalau bagi Cina, lagi tak faham. Macam mana tuan-tuan? Boleh tak? Kita boleh fikir bagaimana kita nak memudahkan proses dakwah itu. Generasi kita memang tak boleh buat apa dah. Tetapi generasi kita boleh membina generasi yang ada potensi untuk menjadi pendakwah. Yang boleh mengubah orang Cina jadi orang yang beriman. Saya tak tahulah. Mungkin surau kita pun boleh start buat kuliah bahasa Cina pula. Bukan kuliah Maghrib. Buat kuliah Maghrib bahasa Cina tak jadi. Dan kuliah bahasa Cina, belajar bahasa Cina. Bukan belajar bahasa Cina pasal takut Cina tipu kita. Tapi supaya kita boleh menyampaikan Islam kepada mereka. Orang zaman dulu, tuan-tuan fikir, pendakwah-pendakwah zaman dulu dia nak menyampaikan Islam pada orang Melayu. Adakah tuan-tuan Arab, ulama-ulama Arab ni suruh kita belajar bahasa Arab? Tak. Dia belajar bahasa Melayu untuk menyampaikan Islam pada kita. Sebab tu kita tak pandai bahasa Arab. Pasal memang untuk berdakwah kita kena belajar bahasa Mad'u. Dia belajar bahasa Melayu, kemudian dia menyampaikan Islam pada kita dengan bahasa kita. Sebab tu ahli-ahli sejarah bahasa kata, bahasa Melayu ni zaman perkembangan Islam menjadi lingua franca. Bahasa yang boleh dituturkan oleh semua orang. Termasuklah ulama-ulama yang berdagang di kalangan orang Arab, orang India. Dia menggunakan kebolehan dia bahasa Melayu untuk berdagang tu untuk dijadikan senjata dakwah dia. Kita hari ni sekolah Arab, kita buat sekolah. Kelas bahasa Cina kita tak buat. Kan? Ustaz-ustaz pun pandai, baca kitab Arab lancar. Tapi yang mari dengar kita je. Pasal kita tak boleh baca kitab tu pada orang Cina. Saya pun tak tahu lagi bagaimana kita nak strukturkan benda ni supaya dia menjadi satu plan yang berkesan untuk kita berdakwah. Mungkin sekolah-sekolah agama kita kena mula ada daripada darjah 1 kelas bahasa Cina. Kita mengaji bahasa Inggeris, mengajilah. Yang bahasa Arab memang wajib kita kena mengaji. Pasal tak pandai bahasa Arab nak baca kitab macam mana? Kita tak kenal bahasa Quran. Bahasa dakwah ni memang kita kena belajar dan kita kena sebar bahasa dakwah. Kalau patut kita buat dana hantar anak-anak generasi muda, pilih anak-anak muda yang muda-muda lagi, kita bagi tajaan pada mereka pergi belajar negeri Cina, bahasa Cina. Tapi syarat dia balik kena jadi pendakwah. Surau kena buat. Sepatutnya kita boleh kutip dana untuk orang tua orang ni. Tapi anak Korea kita seorang pun tak pandai bahasa Cina. Patut yang muda-muda, yang tua tak boleh. Betul tak? Sekejap lagi dia pergi sana, tengok awet Cina, dia kahwin dengan orang Cina, tak balik. Generasi yang muda, kita kena mula fikir. Surau hantar, seorang dua orang hantar ke negeri Cina. Macam kita hantar Ustaz Mak Cina dulu. Betul tak? Ustaz Mak Cina. Ustaz Mak Cina ni generasi yang dulu zaman Tok Guni Aziz terfikir. Patut mahad dakwah di Kelantan ni kena ada kelas bahasa Cina. Kelantan tak ada Cina sebenarnya. Betul tak? Mahad dakwah tu hantar dia pergi negeri Cina. Dia dah mengaji dah di Azhar. Hantar dia pergi negeri Cina, ditaja oleh HPA, duduk kat situ belajar bahasa Cina untuk membolehkan dia berdakwah. Cuma setakat mana dia berjaya, itu cerita nombor 2. Yang tu kita kena fikirlah, kena buat rancangan. Tapi benda-benda macam tu kita kena mula fikir. Nak hantar yang kecil ni payah hantar ke negeri Cina contoh. Pergi kursus bahasa Cina di negeri Cina 6 bulan, setahun boleh. Jadi bahasa yang kita boleh itu kita boleh gunakan untuk berdakwah.
Barulah kita boleh tengok atas surau kita ni, ada Cina mari semayang. Tuan-tuan tak telia, surau kita yang hebat ni, orang Cina mari semayang. Pengusi surau tahun 2040, Cina. Baru kita rasa hebat, betul tak? Ni kita kira Melayu je. Satu lagi aspek yang kita kena belajar juga ialah budaya orang Cina. Yang ni pun kita kena belajar tentang budaya, cara orang Cina berfikir, budaya bisnes dia. Yang semua budaya ni sebenarnya mempengaruhi sikap dia dalam sama dia menerima ataupun tidak agama yang kita bawa. Cuma oleh kerana orang Cina ni semula jadi, Tuhan buat dia cerdik. Sebenarnya kalau kita boleh berhujah dengan dia cara yang betul, kita boleh berbincang dengan dia cara yang betul, sebenarnya orang Cina lebih mudah daripada orang Melayu lagi kena ajak masuk Islam. Hak jenis Melayu keras kepala tu memang tak boleh buat apa dah. Hak tu kita baca ayat apa pun, baik kita jampi je jadi batu. Betul tak? Pasalnya tu tak ada apa dah. Kita cakap apa pun dia macam tu je. Dia kira dia, saya daripada dulu dekat Palaya, tak boleh tukar dah. Tak boleh buat apa dah tu. Betul tak? Yang tak boleh buat apa dah. Tapi kalau kita boleh bermuhasabah, bermuzakarah, cara yang betul, bila kita mengetahui budaya-budaya dia, orang Cina atas sifat cerdik yang ada pada dia tu, dia lebih mudah menerima kebenaran. Pasal benda benar ni, orang cerdik dia nampak. Orang bodoh, dia nampak kangkung je. Ya tak? Dia tak nampak benda lain. Benda benar, orang cerdik, dia mudah nampak. Jadi tuan-tuan sekalian, ni bukan kuliah sangat sebenarnya, sembang-sembang ya. Bila kita duduk dengan orang Cina lama dan kita duduk sambut tahun baru Cina tiap-tiap tahun baru Cina, daripada tahun ular jadi tahun macam-macam hari ni tahun kuda, betul tak? Tapi Cina tu duduk begitulah, dia tak beriman. Dia adalah satu benda yang sangat berat untuk kita jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita kena ingat. Sangat berat untuk terjawab depan Allah Ta'ala. Takkan Allah tak lepas kita saja begitu je. Sedangkan orang lain semua buat kerja, menyampaikan Islam. Maka kita mesti berfikir tentang perkara ini. Supaya mad'u yang Allah Ta'ala sediakan depan kita itu, kita telah berusaha untuk mengajak dia kepada Islam. Sebagaimana usaha yang Nabi buat dulu. Soal dia nak masuk Islam, tak masuk Islam, itu bukan masalah kita. Kan? Itu bukan masalah kita. Tapi kalau dia tak masuk Islam, pasal kita tidak usahakan, itu memang masalah kita. Jadi itulah tuan-tuan semua. Saya sengaja lontarkan benda ni supaya kita berfikir sedikit. Mudah-mudahan dengan kita berfikir itu, sekurang-kurangnya boleh melepaskan sedikit beban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bertindak, kita mengambil langkah-langkah yang sewajarnya, kita berharap itulah hujah kita depan Allah Ta'ala untuk melepaskan kita daripada beban ini. Mudah-mudahan tuan-tuan semua. Saya ingat sekadar itulah tazkirah pada malam ni. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita semua, dunia dan juga akhirat insya-Allah. Akhir sekali tuan-tuan semua, macam biasa tuan-tuan yang ada kelapangan harta benda, ada keluasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bolehlah lepas ni kita menyumbang di belakang sana untuk kita membantu yang pertamanya anak-anak yatim di sekolah saya. Sekarang ni anak yatim ada anak-anak asnaf, anak-anak orang miskin yang tak bersekolah. Kita pun bagi sekolah percuma. Kalau kita ambil anak yatim, yang tu pun macam yatim juga rasa. Betul tak? Dia tak sekolah, tak ada duit nak sekolah. Bukan dia malas sekolah, duit tak ada nak sekolah. Jadi kita ambil mereka sekolah secara percuma. Jadi mereka ni memerlukan kos untuk kita bayar cikgu dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh menyumbang. Yang keduanya, sebahagian daripada dana yang tuan-tuan sumbang, kita gunakan untuk membiayai pendakwah-pendakwah yang kita hantar pergi belajar, menyambung pengajian dan sebagainya. Dan secara umumlah untuk kerja-kerja dakwah. Cuma setakat ni
ada dalam kepala tengah fikir tapi tak boleh nak set up lagi macam mana. Banyak kali dah bincang kawan-kawan untuk membolehkan kita ni nak kumpul dana untuk bawa pendakwah-pendakwah ni buat benda saya sebut tadi. Kita hantar dia pergi negeri Cina, belajar bahasa Cina, belajar agama, supaya mereka ni boleh menjadi mata rantai untuk menyambung kerja dakwah kepada orang bukan Islam. Jadi insya-Allah sumbangan tuan-tuan nanti kita akan guna juga sebahagiannya untuk kerja-kerja dakwah nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan nanti bolehlah menyumbang di belakang sana, dan saya pun berharap bahawa sumbangan ini sekurang-kurangnya boleh membantu kita, sebagai satu sumbangan kita untuk membantu mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi ini insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pasal hati kita akan petang secara belakang bagi menolong Ustaz dalam usaha beliau menjadi anak yatim dan fakir miskin di Rabang, Selangor insyaAllah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد. استقيموا تماسوا ترحموا استووا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته
وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم.
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا علي يا عظيم جل الباقي سبحانك سبحان الله. سبحان الله وبحمده الحمد لله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نشتري بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور أعمالنا يا ربنا سلمنا وإلى مرضاتك يا ربنا أرشدنا ووفقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اقسم لنا يا ربنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. وبلغنا يا ربنا مما يرضيك آمالنا. اجعل يا ربنا الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر
برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.